Okey. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ayah sini. So hari ini kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Seperti yang war-warkan dalam WhatsApp group, hari ini insyaAllah kita nak discuss pasal healing crisis. Okay, atau krisis penyembuhan. So dalam kita semua sekarang ni orang yang dah lama semua, so I assume kita semua tahu sebenarnya healing crisis tu apa. Tapi cabarannya ialah macam mana kita nak bagi tahu pada downlines kita untuk dia faham, okay, apakah healing crisis tersebut. Tapi eloklah kalau kita buat revision sikit tentang apa itu healing crisis. Kejap I try nak share slide ni. So healing crisis ni adalah kalau awal-awal kita makan linzi, mula-mula tu rasa best kan. Rasa apa-apa penyakit kita sebelum tu dah berkurangan. Lepas tu kita tak ada badan rasa lebih baik kan. So benda-benda tu adalah basically idaman semua orang lah kalau boleh nak rasa macam tu. Tapi yang tak bestnya ialah bila kita dah melalui healing crisis. Tak best pada setengah orang lah yang sedang melaluinya. Tapi sebenarnya itulah yang kita nak. Inilah dia krisis penyembuhan. Okay, healing crisis. So krisis penyembuhan atau healing crisis tu apa? Of course dia adalah daripada namanya sendiri kita tahu maksud dia adalah proses badan kita nak sembuh lah. Kan senang cakap. Tapi untuk bila kita cakap saja senanglah kita nak faham. Tapi orang yang sedang melaluinya mungkin sangat-sangat mencabar bagi diorang. So apa sebenarnya healing crisis ni? Kita fahamkan sama-sama kat sini, okay? Hopefully nampaklah slide yang I share ni. Sebab the previous meetings tak nampak kan. Okay. Kalau nampak, angkat tangan boleh tak? Alright, okay, cantik Mr. Siva. Thank you very much. Okay, so nampak slide hari sekarang ni I share tentang krisis penyembuhan which is actually reaksi positif. Maksudnya reaksi yang bagus lah dan ia adalah sebenarnya satu fenomena penyahtoksikan. Fenomena penyahtoksikan ni adalah bermaksud proses nak mencuci darah ke orang panggil, proses nak cuci badan ke orang panggil, proses nak membuang toksin. Itu biasa kita dengar. Tapi buang toksin, cuci darah tu orang tak faham apa maksud dia. Kan cuci darah tu macam best je, mencuci, membersihkan, membuang. Tapi sebenarnya proses dia mungkin tak berapa best, mungkin tak berapa selesa, bergantung pada keadaan badan seseorang. Kan? So apa dia, macam mana proses tu berlaku? Antara dia mungkin simptom-simptom yang asal menjadi agak serius. Okay. So mungkin orang tu sebelum ni dia ada masalah sakit kepala. Okay. Selalu sakit kepala. Bila dia start makan linzi, mula-mula sakit kepala dia hilang. Kata, bestnya. Selalu kalau pukul 1 tengah hari mesti dia sakit kepala. Ni dah 2-3 hari makan linzi, Alhamdulillah dia kata tak sakit pun kepala walaupun dah pukul 5 petang katanya kan. Lepas tu masuk pula hari keempat, kelima, mulalah sakit kepala dia datang balik, lepas tu lagi teruk pula. Okay, nampak tak ni? Sistem yang asal menjadi agak serius. So kalau dia kata asal hari tu sakit kepala dah okey, sekarang jadi lagi teruk ni. So kita cakap apa kat dia? Kita cakap tahniah. Tahniah, congratulations. Sebab anda sedang melalui krisis penyembuhan. Maksudnya badan kita tengah cuci kat dalamnya, tengah menyingkirkan toksin. Okay, so bila kita cakap macam tu, barulah dia orang kata, mungkin dia akan rasa lega. Oh, this is something yang normal untuk proses nak baik.
dan kita kena endure dia lah, kita kena melalui lah proses ni. Okey, seterusnya apa lagi contoh krisis penyembuhan? Mungkin orang tu jadi selera makan dia sama ada kurang berselera ataupun terlebih selera pun ada juga. Ada orang kata, kadang-kadang saya tanya macam mana makan Lingzi 2-3 hari ni? Ada apa-apa tak rasa yang lain macam? Dia kata tak ada apa-apa. Ni saya pernah dapat feedback tak ada apa-apa. Cumanya asyik nak ke dapur je. Kan katanya asyik nak makan je, asyik lapar. So ini pun mungkin adalah salah satu krisis penyembuhan. Sebab bila kita sedang melalui proses pencucian dalam badan ni, mungkin ada benda-benda yang badan kita tengah perlukan lebih kan, tengah buat kerja lebih, sudah perlukan makanan yang lebih. Mungkin juga kurang berselera sebab ada sistem-sistem yang berkaitan dengan selera makan tu agaknya tengah down, tengah kan kalau kita ada sistem server kan, bank kata okey malam ni ada shutdown nak buat server maintenance kan, down sekejap. Sama juga dengan badan kita. So dia tengah buat maintenance dalam badan, ada timenya kita kurang berselera. Tapi benda ni sekejap saja. Tak terjadi pada semua orang, tapi mungkin terjadi juga. So apa lagi contoh healing crisis ialah mungkin tidur jadi tak dapat tidur. Ni apa pasal malam-malam ni dengar, tutup mata tapi boleh dengar apa yang berlaku sampai pagi. Kan ada orang cakap macam tu. Dia katalah ubat ni tak bagus lah, kopi ni tak bagus lah kan. Tapi bila kita cakap dekat dia, itulah dia proses nak cuci badan. Sebenarnya bentuk adalah bagus kan. Dan continue, yang paling penting kena continue proses cuci badan ni sampailah InsyaAllah dia selesailah masalah tu. Bila dah selesai, dia dah dapat tidur seperti biasa. Okay. Mungkin juga ada yang kata perkumuhan dia selama ni dia okey, tak ada masalah, buang air besar kan hari-hari, sehari 1-2 kali. Lepas makan Lingzi ni pula jadi lebih sembelit. Lingzi ni tak bagus ke kan, jadi lebih sembelit atau jadi cirit-birit. Okey, ni biasa berlaku Kenapa? Sebab bayangkan kita punya dinding usus tu, mungkin selama ni kita ingat benda kita punya usus dalam perjalanan dalam keadaan baik kan. Kata okey, dia boleh buang hari-hari, tak ada masalah, tak ada kena meneran ke, tak ada cerit-berit. Tapi bila dia start makan Lingzi, dia start sembelit. Kenapa benda ni terjadi? Kita tak tahulah apa-apa terjadi dalam badan kan. Tapi mungkin juga sebab Lingzi ni kan dia boleh melongkah lumut-lumut lama, kerak-kerak lama dalam badan yang selama ni kita tak tahu. So masa tengah nak longkah, nak bayangkan parit tu kita dah longkah, lumut-lumut dia, yang lumut-lumut dia besar, yang berkerak-kerak tu, tiba-tiba dah longkah-longkah tu tersumbat pula traffic jam kat tengah-tengah tu kan. Kita kena balas dengan air banyak, minum air banyak, kita kena exercise, kita kena makan cukup fiber, kena makan cukup lactoberry, protein. Sebab tu kita kata sebaik-baiknya bila makan Lingzi, sekalikan dengan pollen, dengan set perut, dengan semua supaya dapat melancarkan lagi. Sebab Lingzi ni dia nak cuci-cuci, korek-korek je kotoran tu. Lepas tu kita kena bantulah dengan makanan lain. Kalau kita punya pemakanan seharian dah lengkap dengan all the nutrients, vitamins, tak apalah kan. Tapi bila tak lengkap tu kena top up dengan makanan tambahan. Tambah lagi kita punya makanan yang biasa-biasa pun, jangan kata suplemen, makanan seharian pun pastikan kita tak menambahkan lagi kotoran-kotoran. Sebab Lingzi ni ada satu kerja, dia nak cuci kotoran lama yang bertahun-tahun dalam badan. Secondly ialah kalau kita keep on masukkan sampah dalam badan, dia nak kena cuci sampah baru tu juga. So kena faham kenapa dos masa ambil Lingzi tu adalah penting untuk ambil dos yang tinggi. Okay, sebab ada banyak kerja Lingzi nak kena buat. Okay, so kalau mengalami sembelit, itu adalah salah satu healing crisis yang normal, common. Jangan risau, teruskan saja ambil produk kalau tengah ambil produk dan make sure cukuplah pengambilan suplemen yang lain. Minum air, exercise, cukup tidur dan sebagainya. Mungkin juga terjadi cerit-berit, sama juga. Dia adalah satu proses. Seterusnya, mungkin kita ada mengalami mengantuk juga. Mengantuk ni saya sendiri selalu alamilah kalau tiba-tiba ambil Lingzi high dose, kalau ada apa-apa kan. Mengantuk ni mungkin sebab dalam badan kita sebenarnya tengah buat banyak kerja kan. Tengah buat banyak kerja, nak cuci sana cuci sini, banyak kotor kan. So energi banyak digunakan kat dalam, so mungkin dekat luar ni kita rasa penat, mengantuk sangat. Okay.
Itu adalah benda normal. Pernah saya teringat ya satu seorang bekas pesakit kanser, kalau tak silap nama dia Mr. Peter, saya jumpa masa seminar dekat HQ. Dia punya sebelum dia makan linzi, dia sebenarnya kanser yang dah terminal stage, tak ingat kanser apa, tapi doktor dah suruh dia balik rumah dan doktor kata dia ada masa 2 minggu saja nak hidup. Boleh bayangkan tak? Doktor kata okey, dah tak boleh nak treat apa-apa, doktor suruh balik je, doktor bagi masa 2 minggu dan masa tu dia sangat muda sebenarnya. Masa tu dia kanser sebab kalau tak silap tempat kerja dia kot, environment kerja dia. Lepas tu dia dipertemukan dengan Sean Ho, ada orang perkenalkan dengan dia dan dia start makan linzi high dose, very high dose. So lepas dia buat sharing tu, saya pernah tanya dia dekat luar stage, saya tanya, boleh tak saya nak tahu apa you punya healing crisis? Sebab dia punya sakit dah terminal kan. Dah doktor bagi masa 2 minggu saja. So mesti macam-macam keluar daripada badan dia kan. So I just nak tahu how was dia punya healing crisis. So dia kata sebulan dia memang tidur je. Sebulan tu dia memang makan high dose dan kebanyakan masa dia tidur saja. Itu dia punya healing crisis pada bulan pertama. Dan lepas dah tidur sebulan tu, dia mulalah keluar macam-macam lah healing crisis lain. Okay, so mengantuk tu adalah salah satu healing crisis yang normal. Kalau orang mengalami dia, especially kadang-kadang dia kata minum kopi rasa mengantuk. Selalu kalau kopi kat luar rasa lebih segar kan. So kalau mengantuk tu biasanya badan dia mungkin very acidic. Okay, so ataupun kita tak tahulah apa masalah dalam badan dia, tapi itu adalah satu proses yang Lingzi tengah buat kerja dan tengah baik pulih badan lah sebenarnya. Okay. Yang lain tu mungkin akan jadi rasa sangat-sangat haus atau kembung perut, urtikaria dan lain-lain. Urtikaria ni kata-kata kulit maksudnya toksin tengah keluar melalui kulit. Kembung perut tadi I ada share kat dalam WhatsApp group, memang ada consumer saya sebelum ni, dia kata lepas minum kopi dia hari tu rasa macam cirit-berit lah. Tapi cirit-berit dia taklah macam sakit perut. Dia just mula kembung, betul ketuk-kentut, lepas tu dia cerit-berit. Dia kata lepas tu memang rasa lega. So dia tanyalah, adakah ini healing crisis? Dan I say yes. Bila kita tunjukkan balik carta ni, bukan kita saya cakap, tapi memang dah tertulis dekat sini kan, cerit-berit is one of the healing crisis, kembung perut is one of the healing crisis juga. So bila kita cakap macam ni, kita tunjukkan carta macam ni dekat consumer kita, baru ada orang akan rasa lega lah kan, lega. Bila rasa lega bagus juga untuk physical body dia kan. Kalau kita fikir yang bukan-bukan, kadang-kadang susah juga kita nak sembuh. So ini kita kena bagi tahu dekat consumer kita sebelum dia makan linzi, semasa dia makan linzi, semasa melalui healing crisis, kena ingatkan semula. Okay, kita tak boleh assume sekali kita tunjuk krisis penyembuhan punya OPP chat ni dia boleh ingat sampai bila-bila. Tak boleh. Kita kena sentiasa ingatkan dia. Bila dia mengadu rasa tak selesa ke apa, ingatkan dia semula. Tunjukkan balik benda ni. Ingatkan dia perlu melalui proses krisis penyembuhan tu untuk nak baik. So kenapa perlu melaluinya? Hari tu Ina ada buat kat, okay. I tak sure lah boleh nampak ke tak sebab ni bukan, ini sharing on top of sharing. Kejap I cuba sharekan screen. Ada ke tak dia punya carta yang betul tu. I sebenarnya nak tunjuk carta Dr. Bernard Johnson tu. Okay. Rasanya ada dekat sini tapi tertinggal kat rumah pula. So I cuba share dekat sini lah. Dia kecil lah nampak dia tapi hopefully nampak lah buat masa ni. Okay, so ni daripada screenshot daripada dululah punya meeting. So basically I just nak tunjuk, okay, nampak kolom ni. Just bayangkanlah ni kolom pertama untuk macam penyakit ringan. Kolom kedua ialah untuk penyakit dah kronik sikit. Sekejap, just tengok dekat sini. Okay, nampak kan? Nampak clear Alright. Mungkin tak jelas tapi I just tunjuk. Okay, the first column yang ini ialah
biasanya lah budak-budak kan, ni umur baby yang awal-awal biasanya baby kan tak ada penyakit sebenarnya, tapi kadang-kadang diorang ada selsema diorang selalunya colourless atau putih, perasan tak? Okey, dan lama-lama nanti dia akan jadi warna kuning atau warna hijau bila dah ada virus masuk. Okey, ikut rawatan doktor. Okey, rawatan doktor ni apa, alopati ya. Ikut rawatan doktor, biasanya kalau demam sesama, doktor akan bagi ubat untuk cepat keringkan lendir. Betul tak? Cepat keringkan lendir dan kalau demam cepat kebahkan demam dan sebagainya. So sebenarnya kita kena faham bila lendir tu terjadi adalah satu mekanisme yang normal untuk badan kita nak baik pulih. Itu adalah macam ejen pelindung badan kita lah. Okay, kenapa lendir terhasil? Sebab contohnya, first of all, I just nak ingatkan saya bukan background doktor. So mungkin saya punya terma-terma dia tak berapa nak scientific sangat. Okay, so umpama dia macam ni lah yang saya faham. Okay, kalau virus masuk, kita punya immune system akan menghasilkan lendir. Lendir ni sebagai protection, okay, untuk memerangkap virus-virus yang masuk. So bila lendir ni dapat trap virus kan, lendir perlu disingkirkan keluar daripada badan. Sebab itulah ada kahak hijau, kahak kuning. Kuning dan hijau tu sebenarnya lendir yang dah ada virus kat dalam. So kalau kita bersin ke, kita sesema, kita nak buang kahak, make sure kita tisu tu kita terus buang dekat dalam tong sampah dan cuci tangan. Lepas kita dah hembus hingus dan sebagainya. Supaya kita tak spreadkan the virus lah, the germs. Kan sama dengan SOP sekarang ni, betul tak? Kena cuci tangan sentiasa. Kenapa cuci tangan sentiasa tu? Sebab kalau kita terbersin, tutup tangan atau kita pegang ada virus, kita nak buanglah virus tersebut. Okay, so itu adalah knowledge yang simple lah, yang sebenarnya simple tapi kita perlu ingatkan sekarang ni kan. Tapi apa jadi bila kita guna kaedah rawatan barat, ialah lendir tu disuruh keringkan cepat-cepat. Kan? Nak keluar, kahak tu nak keluar tapi dia suruh keringkan kahak tu. Dia suppress. That's the word suppress. Suppress ni maksudnya seolah-olah ada sampah. Kita nampak ada habuk lah dekat lantai kita ni. Ambil penyapu, angkat kapet, sorokkan habuk tu bawah kapet. Itulah maksudnya suppress. Kita tak keluarkan habuk tu, tapi kita sorokkan dia, suruh dia duduk diam-diam bawah kapet. Itulah dia punya perumpamaan dia lah. So kalau kita suppress, kita suruh dia duduk diam-diam. Jangan berlendir lagi, jangan berkahak lagi. So bila tak ada lendir, tak ada kahak, rasa lega lah sekejap kan. Tapi masalahnya, bila dia suruh suppress, maksudnya kotor-kotoran yang sepatutnya keluar tak keluarlah dalam badan, dia masih ada dalam badan. So bila lama-lama suppress, lama-lama suruh bawah kapet, lama-lama kapet tu pun dah menebal lah habuk kat bawah dia. Bila pijak je dah berdebu kan. Kapet tu tak ada apa-apa pun, nampak keliling bersih je, tapi bila kita pijak rupanya ada habuk tebal kat bawah dia. So bila dah habuk tebal tu, lama-lama dia akan masuk ke stage 2, column 2 ni dah jadi sinus atau hay fever. So bila dah jadi sinus, hay fever, ubat dia kuat sikit. Dia ada pakai ubat spray pula. Ubat spray untuk keringkan sinus, atau ada yang masuk kat hidung tu lah kan. Dan juga again, ubat-ubat yang berupa suppressing method. Okay. So bila suppress lagi, patutnya dikeluarkan dan dibaik pulih, tapi kita suppress lagi. Bila suppress lagi, dia akan jadi penyakit lain yang masuk kolom ketiga, dah jadi peringkat asma. Okay, so asma ni sebenarnya dah masuk peringkat ketiga. Okay, ayah sendiri pernah mengalami asma sejak kecil. Okay, sejak kecil. Ayah tak ada lendir putih ke apa tu, tak ada stage. Tiba-tiba dah eczema, dah asma. Okay. Kenapa jadi macam tu? So mungkin sebab ibu ayah yang dah memiliki penyakit tersebut dan inherit lah kepada anaknya kan. So sama juga dengan keadaan sekarang. Macam mana baby yang baru lahir dah ada penyakit, dia mungkin daripada
ibu dan ayah punya genes. So bila dah jadi asma, ubat dia lagi kuat. Kan? Ada ke ubat lagi makin lama makin separuh, tak ada. Dia mula-mula separuh, lepas tu jadi sebiji, lepas tu jadi 2 biji kan. So asma dah pakai inhaler pula, dah pakai nebulizer. Okay. Dan dia dah jadi asma ni sebenarnya daripada awal lagi, daripada sinus lagi dah block kawasan hidung kan. Hidung tu kan the only source oksigen nak masuk dalam badan sebenarnya. So kalau kita tak clearkan bahagian hidung tu, oksigen dah mula kurang. Bila oksigen mula kurang, oksigen mula kurang dalam badan, toksin tak dapat nak keluar kan. Kita belajar sebabnya toksin perlu dikahwinkan dengan oksigen baru jadi H2O dan juga karbon dioksida. So lama-lama akan jadi melarat, jadi asma. Dan sama juga kalau kita suppress lagi, dia akan jadi penyakit-penyakit terminal seperti kanser dan sebagainya. So kenapa healing crisis ni berlaku? Dekat mana-mana stage sekalipun, katalah dah sampai ke peringkat yang ke hujung tu, yang kanser. Bila kita amalkan Lingzi atau apa-apa rawatan tradisional pun, rawatan yang alternatif pun, okay, kita perlu patah balik. Dia tak boleh daripada kanser, magic macam tu terus hilang penyakit tu, tak boleh. Dia perlu melalui fasa, daripada fasa keempat ni kena berpindah ke fasa 3. Okay, so dulu katakan bila dia dah ada kanser ni, dia dah tak dapat dah semput tu. Dia kata semput dah lama tak ada, tapi sekarang dah jadi kanser pula. So bila dia start orang kata treatment menggunakan produk kita Lingzi contohnya ataupun produk-produk alternatif yang lain, tiba-tiba yang asma dah lama tak dapat tu, penyakit lama tak dapat, datang balik. Kata dah lama dah dia tak ada asma ni, kenapa datang balik? Tapi dia lupa yang asma dia lama tak ada sebab dah develop, dah jadi penyakit kanser kan. So bila nak reverse balik, dia akan teringat baliklah penyakit lama tu akan datang balik. Kita kena ingatkan semula. This is why. Maksudnya tahniah, because you are actually moving from the 4th stage to the 3rd stage. Nak jadi better. Okay. So berapa lama kena lalui bergantung pada berapa banyak lah sampah kat dalam badan kita again, dan juga bergantung pada dosage yang diperlukan. Yang dosage yang kita makan. Okay, kalau kita ada sampah banyak tapi kita ambil dosage sikit, lambatlah prosesnya. Okay, so bila jadi penyakit lama datang, kadang-kadang jadi trauma tau. Kita kena faham. Kadang-kadang orang tu jadi trauma sebab dia ingat dulu masa dia sesak nafas, memang tak tahan kan. So dia kata kalau makan ubat ni menyebabkan asma dia datang balik, sorry lah, dia kata tak boleh. Okay, kena faham. Tapi kita kena bagi tahu dia juga, ini bukannya penyakit you datang balik. Bukannya macam asma tu nak jadi balik dan jadi lagi teruk daripada dulu. Bukan. Tapi ini adalah proses nak supaya kita, bila dah lepas proses, lepas cleansing part asma ni ataupun penyakit lama dia ni datang balik, insyaAllah lepas tu dia akan jadi lebih better. Sebab trauma tu ialah sebelum ni, bila dia dah jadi asma contohnya, lepas tu keadaan badan jadi lagi teruk. Jadi lagi teruk lah jadi kanser kan. So kita kena fahamkan ni bukannya lepas you dapat asma ni keadaan you lagi teruk, no. Tapi insyaAllah you punya badan akan jadi lebih baik daripada sebelum tu. So that's our challenge lah sebenarnya, okay, untuk fahamkan. Because siapa yang tak pernah makan ubat alternatif ni, produk alternatif yang especially yang biasa makan ubat doktor, diorang akan susah sangat nak terima. Sebab bila makan ubat doktor, tengah-tengah sakit makan je terus baik. Betul tak? Bila makan ubat doktor, doktor kata makan ubat ni masa you sakit. Kalau sakit je makan kan. So diorang punya mindset ialah bila makan ubat mesti baik. Tapi bila makan Lingzi, start makan, kenapa tak terus baik, makin teruk lagi kan. So kita kena bagi tahu kita punya consumer yang ini adalah proses natural dan itulah yang kita kena lalui kalau kita nak baik pulih badan betul-betul. Okay, so sama juga bila kita nak berubah ke second stage, mungkin akan dapat balik sinus. Selama ni pagi-pagi dah tak bersin dah, tiba-tiba datang bersin balik, lendir keluar, ketul-ketul. Okay, antara testimoni sinus yang orang pernah share,
pernah selama ni sebenarnya suara dia sengau, sinus dan rasa sedikit sengau. Dan kalau tak silap Tina share, dia hanya ambil lactoberry sahaja. Satu hari tu macam mana tah dia terbersin ke terbatuk, terkeluar macam seketul daging daripada hidung dia. Dan lepas tu dia kata, ish, rasa lega sangat dan suara dia dah tak sengau dah. Subhanallah. Selama ni kita ingat suara kita memang macam tu. Sebenarnya sebab ada satu blockage kat dalam tu, dan bila dah keluar, dia pun tak pernah rasa lega yang macam tu. Faham tak? Kadang-kadang orang ni dia kata dia tak ada rasa sakit apa-apa kan. Sebab dia tak pernah, dia tak tahu pun yang dia sebenarnya tengah tak sihat. Bila dia dah dapat kecapi balik kesihatan tu, barulah diorang dapat ni lah faham nikmat dia, nikmat kesihatan kan. I punya testimoni sendiri on sinus, specifically on sinus, kadang-kadang lendir warna putih keluar, pekat macam bergetah macam tu. And then pernah satu masa tu, sebab dia dalam hidung kan, dia bukan masa tu bukannya hingus meleleh je tau, tak. Tapi I perasan dalam hidung selalu berkerak. Bila berkerak ni maksudnya ada cecair lah keluar kan, tapi tak ada pula macam hingus yang non-stop ke, tak ada. Okay, rupanya dia macam cecair yang pekat lah, cecair pekat yang sentiasa keluar. Sebab tu dia pekat, so dia tak adalah macam running kan. Tapi dia sentiasa berkerak, maksudnya dia sentiasa keluar, dan juga dia ada sedikit bau sebab dia dalam hidung kan, kita boleh bau. So I mengalami dia for quite a while lah. I tak ingat berapa lama kan. Ini macam ongoing lah. Healing crisis saya macam ongoing je, kita bukan 100% sihat. Tapi itu antara benda yang I pernah alami. Berkaitan ENT, pernah juga sakit telinga. Okay, tiba-tiba tak telinga banyak sangat, sampai tak dengar pun pernah juga. Okay, sebab masa kecil pernah alami masalah sakit telinga. Apa lagi and I memang ada history asma, sinus juga. Okay, dan adik-beradik pun macam tu kan. Kita adik-beradik keturunan sama kan. Cuma bezanya level yang berbeza-beza. Yang sulung tu sinus dia paling teruk. Yang second tu asma, tak ada sinus. Yang ketiga tu tak ada asma, ada sinus, macam tu. So I ada dua-dua, tapi sikit-sikit lah. Berbeza lah masing-masing kan. Okay. Alhamdulillah sejak 2008 I memang dah tak dapat asma lagi. Okay, kalau tidak dulu bila batuk je confirm akan tak boleh tidur 2-3 malam. Tak boleh tidur tu sebab kalau baring sesak nafas, tak boleh bernafas, dan perlu duduk sahaja. Most of the time I tak tidur sebab takut nak tidur. Takut tidur tak bangun-bangun, dan juga memang susah nak bernafas pun je juga. Okay, so sejak 2008 Alhamdulillah memang tak kena asma lagi, and that's about 2 tahun makan Lingzi on off. Tak betul-betul pun makan Lingzi masa tu. Okay. Selain daripada tu, kenapa kena lalui healing crisis? Healing crisis ni contohnya dia macam ni. Katakanlah keadaan rumah kita sekarang ni, okay, biasa je, tak ada masalah. Tiba-tiba kita kata, jom kita nak buat spring cleaning. Nak buat spring cleaning, jom. Kalau spring cleaning kita buat apa? Kita buka curtain ke kan, bawah-bawah kapet keluarkan, dalam store keluarkan apa-apa yang dah tak elok ke, dah berkulat ke apa kan. So apa jadi dalam proses kita nak buat spring cleaning tu? Mestilah bersepah-sepah lah rumah kita kan. Supaya kita nak sort barang balik, baru kita jumpa ada anak tikus kan, nak lipas kat dalam store tu. Masa tu lah kita nak clearkan. Kita nak guna vacuum ke, kita nak guna penyapu ke, sukati. Kan, mana-mana yang lagi cepat lah. Kalau kita tak ada vacuum, tak ada penyapu, kita kena lap pakai tangan kan, lagi lambat proses dia kan. So sama. Masa proses kita nak cleanse badan kita, kita yang pilih. Kita tahu sampah kita banyak mana, kita nak pakai vacuum ke, atau kita nak pakai kain lap Norwex ke kan. Terpulang pada bajet dan juga terpulang pada apa yang kita nak achieve lah. Manusia sebenarnya suka benda yang cepat.
cepat baik. Selalu orang tanya, ayah ada tak yang cepat baik tapi tak naklah healing crisis tu. Okay, sekarang Alhamdulillah ada yang cepat baik kan. Kita tahu kita ada YKI, YKB, YKK. Okay, memang terbukti dia punya healing crisis setakat ni lah yang dapat healing crisis dia kurang sikit. Okay. Ada yang nak tanya soalan ke? Okay, kalau nak tanya boleh je tanya. Okay. Selain tu, kalau orang kata, ish tak tahan lah kan tengah lalui healing crisis, betul macam tak tahan lah, boleh tak nak stop? Okay. Of course boleh you nak stop, tapi cuba bayangkan you tengah kembur-kembur bilik you, tiba-tiba, sepahnya malas lah, stop lah, malas tak nak kemas. So bilik kita tak jadilah kemas. Betul tak? Tak berkemas lah bilik kita. So biasanya kalau orang ambil healing crisis, tengah mengalami healing crisis, kita selalu suggest untuk continue the dose ataupun increase dose. Supaya cepat proses nak bersihkan badan tu. Supaya cepat healing crisis tu berlalu. Ataupun kalau tengah ambil ubat doktor, tak ada masalah. Boleh sahaja kalau tak tahan sakit kepala yang sangat-sangat tak tahan kan, boleh ambil Panadol untuk hilangkan rasa sakit, ambil painkiller. Tapi ingat, itu hanyalah sekadar untuk temporary lah kan, nak legakan sakit. Sebab I faham kadang-kadang kalau sakit sangat, kita tak boleh nak buat kerja kan, lagi stres. Tak boleh nak buat kerja tapi nak baik, betul stres, betul kerja banyak menimbun kan. So just peringatan, kalau kita perlu ambil painkiller untuk legakan kita punya sakit, jangan lupa yang sebenarnya badan kita sedang melalui proses nak sembuh. Okay. So janganlah you ambil painkiller and then dah tak rasa sakit, okay kita buat kerja lagi full force kan. Jangan macam tu. Sebab bagi peluang untuk badan nak rehat. Okay. Kalau kita tak kesian, kita kena kesiankan badan kita and then kita kena manjakan badan kita. Jangan kata alah kau ni sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit, manja sangat lah. Jangan macam tu. Sebab badan kita nak pakai lama kan. So kalau kita ambil painkiller tu, itu adalah untuk matikan rasa sakit saja supaya kita boleh buat kerja dengan lebih tenang kan. Apa-apa kerja wajib yang kita kena buat. Tapi kalau kita tahu yang sebenarnya badan kita tak berapa sihat, contohnya kan luka. Okay, luka kaki kita sebenarnya luka ni. Lepas tu tak tahan sakit sebab kita nak kena buat kerja kan. Okay, ambil painkiller. Bila dah rasa lega sikit, okay, buat kerja yang sesuai dengan kecederaan kita contohnya. Okay, janganlah kata sebab tak sakit pun buat je lah apa-apa, lompat lah apa benda kan. Walaupun kita sebenarnya tengah mengalami kecederaan, nanti bila painkiller tu dah hilang, lagi teruk kita punya kecederaan tu sebab tak ada masa nak sembuh. Faham tak? So sama juga konsep dia kalau kita tengah dalaman lagi lah kita tak rasa kan. Dalaman tu kita tak nampak luka dia macam mana. Tapi macam tu juga. Please bagi masa untuk badan kita fully recover. Dan bila kita dah tak perlu nak ambil painkiller, kita dah tak rasa sakit tu. Itulah sebenarnya bila badan kita dah betul-betul pulih. Okay. So soalan yang orang suka tanya tentang healing crisis. Berapa lama healing crisis ni? Okay, healing crisis ni macam saya cakap tadi, bergantung pada badan kita. Okay, bergantung pada berapa banyak sampah dah ada kat dalam badan. Dan bergantung juga pada dosage yang kita ambil. Okay, lagi satu adalah bergantung pada aspek-aspek lain. Macam tidur kita jaga ke tak, minum air banyak ke tak, ada tak makan benda-benda elok ataupun kita masih makan Maggi tiap hari sambil kita makan lingzi tu, rugilah. Adakah sambil kita makan lingzi tu kita still hisap ukut sekotak sehari kan? Rugi ke tak rugi? Sebenarnya boleh je kalau you nak continue you punya lifestyle yang lama tu, you kena double up you punya lingzi punya dose. Itu paling penting. Okay? Sebab lingzi nak kena buangkan, I ulang balik, lingzi kena buang sampah lama dan juga lingzi kena buang sampah yang hari ni kita baru bagi kan. So kita kena faham kalau soalan lain yang selalu tanya kan, kenapa penyakit dia tak hilang-hilang? Kenapa penyakit ni tak sembuh-sembuh? Okay, again berbalik kepada adakah dosage kita cukup dan adakah kita bantu badan kita untuk nak
melalui reversal process. Satu lagi term yang kita gunakan ialah reversal process. Kalau kita rujuk pada carta Dr. Bernard Johnson tadi, healing process dia adalah secara putar balik, cakap kan, reverse, putar balik. Okay. So nak tak nak, untuk kita nak baik pulih, mesti kita kena lalui perjalanan balik tu. Kita tak boleh daripada kronik, the fourth stage, tiba-tiba magic terus jadi macam baby. Kata mustahil jadi macam tu. Dan insyaAllah sebenarnya apa-apa penyakit dalam badan kita, okay, insyaAllah ia adalah reversal. Boleh dibaik pulih. Selagi badan tu tak berapa kronik lah kan. Maksudnya dulu Aunty Liza pernah cakap, kalau orang tu masih boleh kencing walau setitik, boleh kencing sendiri walau setitik pun, insyaAllah masih ada harapan. Walaupun doktor selalu cakap dia ni dah tak ada harapan, doktor dah suruh bawa balik, dah tak ada ubat nak bagi kan. Kalau benda tu terjadi pada kita, kita bayangkan, adakah kita nak, doktor dah kata doktor kata tak ada, tak boleh buat apa. Memang kalau ikut doktor punya pemahaman, dah tak ada rawatan daripada pihak mereka, dah tak ada ubat yang diorang boleh bagi. Sebab kalau keadaan hati atau keadaan buah pinggang dah sangat-sangat kronik, even Panadol pun kita tak boleh telan. Sebab kita punya organ buah pinggang hati dah tak boleh lah nak menapis all the side effects daripada ubat tersebut. Tapi sekarang ni mujur kita ada sesuatu yang kita boleh bagi harapan pada orang. Okay. Di mana organ kita boleh insyaAllah dibaik pulih. Okay. Melalui proses reversal dengan cara kita nak buangkan kotoran-kotoran dalam badan, buangkan sel-sel mati. Okay. Satu adalah kotoran, satu lagi ialah kadang-kadang kenapa kita punya badan tak boleh nak baik pulih, sebab sel-sel dah mati tapi dia tak keluar daripada badan. Bila sel tak keluar daripada badan, sel baru tak boleh nak tumbuh. Macam kita pokok kan, ada pucuk daun-daun yang dah kering, yang dah mati tu, kita kena selalu panggil cabut-cabut lah, supaya kita dah cabut yang dah mati tu, akan tumbuh pucuk-pucuk baru kan. Sama juga dengan keadaan dalam badan kita. Okay. Sel mati tu satu hal. Tapi sepatutnya kalau badan kita dalam keadaan baik, okay, badan kita dapat singkirkan sel-sel mati tu. Okay. Supaya sel-sel baru dapat regenerate. Itu pun salah satu benda juga. Kadang-kadang bila makan Lingzi, tiba-tiba katanya darah tinggi dia makin naik. Okay. Ataupun liver index tiba-tiba makin tinggi. Kan patutnya kita punya Lingzi Yunqian Ganoderma dapat akreditasi, sijil akreditasi ni untuk boleh turunkan liver index. Tapi kalau baru-baru makan Lingzi, tiba-tiba pergi buat test, liver index menaik. Kenapa? Sebabnya liver index ni ada dua, GST dengan GPT. Satu adalah kandungan sel hati yang rosak. Satu lagi adalah kandungan sel hati yang dah mati. Okay. So mula-mula kita makan Lingzi, mungkin kandungan sel mati tu makin tinggi tiba-tiba. Kenapa? Sebab Lingzi ni dia punya ciri-ciri dia, karakter dia, dia scan, dia tengok sel tu. Sel tu kalau rosak boleh repair, dia akan repair. Tapi kalau sel tu rosak yang macam tak ada harapan, dia akan matikan. Seolah macam itulah. Okay. Sebab tu mungkin awal-awal makan Lingzi, you punya liver index yang menunjukkan kandungan sel mati tu meningkat. Sebab banyak sel rosak yang tak ada harapan, mati. Okay. So, lepas tu continue ambil Lingzi, lama-lama Lingzi dapat singkirkanlah sel-sel mati dan sel-sel rosak yang tak ada harapan tu. Barulah liver index tu akan turun. Okay. Dan bila banyak sel baru tumbuh, barulah level index untuk sel yang rosak akan berkurangan juga. Okay, so itu adalah cara dia. Sama juga kalau tengah makan Lingzi, tengok high blood pressure makin naik. Tapi dia okey je, cuma reading tu je tinggi kan. Mungkin sebab itulah tengah melalui healing crisis. Dan ini adalah satu fenomena yang sangat-sangat normal. Tapi kita kena tenangkanlah consumer kita kena fahamkan diorang supaya diorang continue makan, diorang faham apa yang sedang berlaku dalam badan kan.
barulah dia orang akan yakin lah. Dan nak menjaga pemakanan, nak menjaga lifestyle orang sebab dia orang tahu okey, ini adalah benda yang baik, ke arah menjadi lebih baik. Macam tu. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan tak? Adakah I miss anything on healing crisis? Okay. Kalau tak ada, I rasa macam tak ada nak cakap lagi lah pasal healing crisis. Kejap. Sorry. Can I campur sikit? Boleh. Okay, so tadi Ayah, Assalamualaikum semua orang, sorry ya. Waalaikumsalam. Ayah dah tunjuk gambar reversal path tadi Dah, okay. So you all tengok tadi reversal path tu untuk orang-orang yang baru, mungkin nampak pelik sikit. Reversal path tu ada 7 stages untuk mendapat sesuatu penyakit. 7 stages, you tunjuk tadi Ayah. I tunjuk 7 ke 4? 4, okay. So semua penyakit begins with, mula-mula dia kata enervation. Enervation tu maknanya macam you rasa terlalu letih, atau lesu, badan tak ada energy, semua penyakit begins macam tu tau. Then lepas tu barulah timbul badan punya reaction untuk mengeluarkan toksin. So like ingus, kahak, gatal-gatal and seterusnya. So as benda ni proses daripada kecil sampai besar, as we suppress, sampailah penghujungnya dapat kanser. That means tak kira lah you sakit kanser ke, diabetes ke, apa-apa ke. Sebenarnya you bermula tadi semua daripada awal. Yang kita kena ingat ialah there's no one specific cause for one penyakit. Contohnya diabetes, kalau orang kata apa penyebab diabetes kan? Okay, there's no, bukan satu. Dekat dalam Bernard Johnson dia cakap, all chronic and degenerative disease kan follow the same path. Mula-mula letih, lesu dan terusnya. Lepas tu chemical depletion, bila kita suppress, jadi teruk sampailah penghabisan jadi chronic disease. So bila kita nak heal memang start dengan the elimination of toxic waste. Tadi benda tu berkumpul tu ialah toksin yang berkumpul. So kita bila eliminate, kita memang kena buangkan toxic waste dan sel-sel yang mati dan izinkan sel-sel baru tumbuh. So benda tu take proses. Sebenarnya bila sesuatu penyakit berlaku di dalam badan kita, dia bukan berlaku semalam. Some people kata, semalam saya cek darah tinggi, tak tinggi. Akhirnya ada. Bila masa darah tinggi itu berlaku kan? Sebenarnya bila kita ada satu penyakit yang bernama, contoh darah tinggi ke, kencing manis ke, kolesterol ke, semuanya bernama, maknanya dah makan masa berpuluh tahun kita dah bela penyakit tu tau. Kita dah izinkan dia bertapak dalam badan kita berpuluh tahun. Kita biarkan je isyarat-isyarat badan nampak kita letih ke, lesu ke, pucat ke, kita biarkan. Pening sikit alah pening, kebas sikit alah kebas. Yang pening makan ubat Panadol, atau bila kebas makan ubat nerve. That's what kita buat sampai penghujung badan kita tak larat lagi, kita dapatlah penyakit. Jadi sebenarnya dia tulis, Bernard Johnson juga tulis, man is a holistic being. Maknanya man is a holistic being, manusia itu ialah satu makhluk yang holistik. Dia terdiri daripada mind, body and soul. Mind, body and soul. Jadi jikalau badan you sihat tapi your mind tak sihat, your soul tak sihat pun you tak boleh tahu. So ingat ni kena dengan keagamaan juga. Body, okay, your jantung mesti cantik, your paru-paru mesti okay, your mind mesti always positif, dan your soul, you punya roh kan, ni tiga benda ni holistik. So untuk kita menjadi sihat, tiga benda ni kena sihat. So bila you nak buat rawatan tu should be non-invasive. Maknanya tidak non-invasive apa? Tak masuk campur dengan keadaan yang natural. Kita potong lah, kita burn lah, kita kasih ubat lah. So be non-invasive, non-toxic. Kita selalu makan ubat kan toxic kan? Dan dia mesti holistically orientated. Maknanya ingat, kalau kita makan ubat tu invasive sebenarnya sebab kita kacau dah kan? Toxic lagi lah pula.
Macam kalau kemoterapi, kita dah memang masuk chemical. Dan dia mesti holistically. Kita bukan katakan you sakit perut, kita ubat perut saja. Sebab itu kadang-kadang bila orang tanya testimoni, saya ni sakit perut. Apa saya nak buat kan? So di dalam naturopathy macam kita amalkan sekarang, kita tak rawat satu benda because semua benda tu connected. That is why impossible katakan you kata, I tak ada sakit apa-apa tau, I sakit perut je. Lain semua I sihat. Impossible. Because contohnya if perut you dah bermasalah, contoh perut je ni satu bila perut dah bermasalah, maknanya bahagian badan lain-lain pun tak dapat makanan yang betul. Pasal perut dah tak elok kan. Bila bahagian badan lain dah tak dapat makanan yang betul, bahagian badan lain pun jadi sakit. Itu kalau perut. Okey, contoh katakan paru-paru. You cakap, I tak ada masalah, paru-paru I je. I isap rokok kuat kan, paru-paru I je yang bermasalah. Bila paru-paru bermasalah, maknanya apa? The rest of your body, dalam badan kita ada 75 trillion sel. 75 trillion sel ni perlukan, orang tak dapat cukup oksigen pasal paru-paru tak boleh membekalkan oksigen. Maknanya nanti sel perut tak dapat, sel jantung tak dapat, sel otak tak dapat. That's why kadang-kadang bila orang tanya, kenapa pula perut I kotor, I have a mental problem. It's all related. Semalam Maya tanya, siapa kalau makan ubat darah tinggi, mak mentua dia makan darah tinggi, kenapa jadi pelupa? Okay, ubat darah tinggi is invasive and toxic juga. Okay, dia bukan membaikkan kita, dia sumbat lagi chemical kan. Bila dah terlalu banyak ubat darah tinggi masuk, liver jadi affected, kidney affected. Dan bila kidney dan liver affected, this is organ-organ penapis. So bila you makan benda-benda yang bertoksik, tak ada benda yang nak menapis, toksik tu naik, kalau dia pergi dekat otak you jadilah pelupa. So it's not surprising. This will kadang-kadang bila kita, the way naturopathy work lain daripada allopathy. Allopathy dia symptomatic, maknanya kalau you sakit perut, dia ikut simptom, dia kasih ubat sakit perut. You sakit kepala, dia kasih ubat sakit kepala. Di dalam naturopathy kita tak buat macam tu, kita treat the whole body. Jadi kalau kadang-kadang ditanya, kalau saya punya customer darah tinggi, saya nak kasih apa tanya kan. Kita ni cakap lah linzi, pollen, lactoberry, protein, sama. Yang kejap lagi kata, habis my customer cancer. You nampak tak? Kita jawapan sama je. Linzi, pollen, sesak perut, sama kan? Because kita are trying to go to the akar penyakit. Dan akar kebanyakan penyakit adalah sama. Perut, hati, immune system. Nampak tak? Perut, hati, immune system. Kalau hati memanglah linzi. Kalau immune system pun linzi. Kalau perut, dah siap perut. That's why kita keep on saying the three things. That's why sama ada you sesama ke, baby sesama ke, nenek kanser ke, atuk prostate ke, kita ke sama je. Linzi, pollen dengan set perut. Cuma linzi tu berbeza-beza linzi kita nak bagi. The best linzi of course lah yang hebat-hebat kan, YKB, YKI, YKK. Jadi orang tu bila masa kita kasih, kadang orang kata, I tak ada penyakit berat. Do I need to take YK2? You don't need. Sebenarnya penyakit berat ke tak penyakit berat, semua orang terbaik memang ambil YK2, YKK. There's no harm. Di sini tak ada case macam, I tak sakit teruk sangat. Kalau I ambil produk yang terlalu berat, nanti overload tak? Tidak. Di sini semua soal tentang duit. Ya bah? Okey. Kejap. 5 minit je. Kejap abang. Sorry. Bapak saya lapar kejap Okey, sekarang. So maknanya katakan ayah tak ada penyakit. Ayah kata, I tak perlulah makan YKK. And then my friend tu ada cancer. Ada sakit kidney berat. So dia perlu YKK kan? Sebenarnya kalau you ada duit, by all means you all can ambil semua produk tu dan sebanyak mana yang you boleh. That's why kita galakkan semua orang cari duit banyak-banyak, because badan kita ni sampai ke hari ni, walaupun macam kita orang lama ni dah makan gizi begini banyak pun kan, we still have symptoms, you know. Why? Because dulu kita ambil penyakit dah lama. Habis sekarang nak membuang penyakit tu, kita punya gaya hidup zaman sekarang macam impossible to buang habit-habit yang tak elok. Okay, sebab hari-hari walaupun kita makan gizi hari-hari kan, tapi hari-hari juga kita ni air kita ada fluoride, udara kita ada carbon dioxide, carbon monoxide, sayur kita ada, so every day kita still masuk toksin ni.
Maknanya sekarang pencuci-pencuci yang kita guna sekarang ni cukup ke tak cukup? Kalau kita setakat minum kopi dengan linzi sebiji, I don't think it's cukup tu lawan toksik-toksik yang masuk ni. Jangan cerita pasal penyakit berat tau. Even toksik yang masuk everyday in our life sekarang, kita punya pencuci sekarang kita pakai ni, unless you ada gold diamond, ni pergi makan YKK beribu-ribu macam gold diamond sebab tu, itu pun dia orang kata belum cukup. Still they still having reactions. That's why it's very important to know that sebenarnya kita ni semuanya nak buat business ni actually just to maintain sihat sampai mati, situ saja. Bukan asal jadi milioner beli kereta besar ke tidak. Just to make sure your body is in good conditions. Kadang-kadang kita nak semayang pun kita susah kan nak concentrate because ada sini sana sikit, sini sakit kan. So just remember, healing is holistic. Holistic, sama. Untuk orang yang sakit, untuk tak sakit, untuk nak maintain health, semua holistic. So if you can afford to buy the lebih mahal punya product, of course it's the best for you. Okay? So also remember tadi dia cakap diseases cannot be cured in anyone who practices degenerative lifestyle. Dia kata penyakit tidak akan boleh diubati pada seseorang yang terus-menerus amalkan lifestyle yang degenerative, yang tak elok. Maknanya you makan easy, tapi you tidur lambat. Tapi you, okay, dari segi stress. Okay, stress and then every day you're stressful. Stress pun also susah for you to buy. Kadang-kadang orang ingat stress tu just mental stress kan. Oh, dia tak stress, I happy je. I happy. My bapa baik, my bini baik, semua baik, I happy. Kata you happy. Okay. Tapi stress is not only that. Stress not only otak tau. Stress come also from physical stress. You are overworked. You are pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Badan you rasa penat. Physical stress. Physical, mental. Lepas tu environmental stress. You makan dalam plastik. You hidup udara tu environmental stress. Hari-hari you makan kek, a piece of biscuit, a piece of roti, just roti je. Pagi tadi aku makan roti canai je sikit kan. Pagi roti canai, petang teh tarik, petang kuih kering sikit. All those are environmental stress. So stress also melambatkan. So maknanya kita ni itu pun I'm sure none of you or me even boleh practice 100% healthy lifestyle because susah. Melainkan kita macam zaman dulu minum air perigi, ikan tegak kat laut, ayam sembelih. Sekarang mana kita sembelih ayam? Kita ambil ayam yang kata Diamond Doliza kata ayam bodoh. Bila kita nak tangkap dia diam, ambil sembelih. Zaman dulu kita nak tangkap, ingat tak kita nak sembelih ayam zaman dulu? Kita kan tangkap dia termata pokok semua, bapak kita pergi cari nak sembelih. Itu ayam dulu. Sekarang semua bodoh. Kita makan kita pun sama lah bodoh macam dia. Lepas tu ayam sekarang dia punya daging semua lembut, tulang semua rampuk. That's what we are eating. That's why orang zaman sekarang lebih cepat matured. Sebab apa? Makan hormon dalam ayam. Suka ayam KFC semua suka kan? Sedap kan? Itulah yang you put in your body. That's why sekarang lebih ramai orang sakit. Sebenarnya our body sekarang dah tak balance. Kita just nak bawa dia ke balance balik semula. Because when your body is balanced, your immune system is balanced, sebenarnya kita capable of fighting semua penyakit. Ayam bodoh-bodoh. Bukan ayam bodoh-bodoh. Habis kita sekarang if our body is good, is balanced kan, kita semua boleh bawa lawan semua penyakit tau. Bukan saya yang claim ni. Allah ciptakan kita perfect immune system. Perfect. Kita dah dera badan kita. So just now nak bring back tu fitrah semula jadi. Alhamdulillah, linzi dalam bahasa saintifik dia, if you all tak tahu, is an adaptogen. Adaptogen. Ada beberapa herb yang kelas jatuh dalam adaptogen tau. Adaptogen itu perkataan adapt. Maknanya dia akan membawa badan you, adapt badan you, adjust badan you supaya badan you sampai ke equilibrium. Bila badan you dah equilibrium, dah balance, immune system balance, liver cantik semua, you lawan semua cantik. Of course kita tak boleh achieve 100% equilibrium. Tapi better lagi daripada dia sekarang kita ada sedikit-sedikit penyakit kan. Ada banyak juga kan kita kalau kita perasan, kenapa malam sini dia gatal-gatal? Kenapa aku mau pagi kadang kepala sakit? Kenapa kadang aku punya hidung ada selalu bersin kan? Nampak benda tu kecil, jangan tak pay attention. Itulah our body sign. Don't wait for the doctor to kata, yes, you have asthma. Because when dia ada nama, kerja tu berat sikit. So now prevent. Bila dia rasa badan tu tanda-tanda orang yang sihat kan. Satu, bangun pagi kena segar.
kena fresh. Kalau bangun rasa macam badan sakit, malas, tak senyum kan maknanya oksigen ni slow. Satu hari tu sikit nak marah, sikit nak nangis, sikit nak mengamuk, maknanya oksigen is slow. So tahulah sendiri, oksigen is slow and perut tu kotor. Okay, habis lepas tu susah nak buat decision. Sikit nak pergi pasar sana ke nak pergi pasar sini ya? Kalau pasar sana tak payah, susah sangat nak buat decision kan. Perut kotor. Okay, so tahu sendiri, tak payah tunggu orang cakap. That's what we learn in Suaho. So anything yang rasa macam otak tak betul, badan tak betul, badan kurang sakit, semua tu maknanya perut kotor, badan kurang oksigen. Jangan kata orang tua, ni ada orang tua kat sini dia ramai ni, jangan ingat orang tua-tua biasalah sakit lutut, biasalah sakit beladan, biasalah sakit pinggang. Sebenarnya orang muda pun dah ada zaman sekarang sakit belakang, sakit perut, sakit pinggang. Why? It's not the age. It's your lifestyle and it's the food that you put in and it's your mental health. Be around people who are positive. Jangan be around people who are toxic. Apa Aina cakap, get out of toxic environment. Kalau you pergi dengan orang cakap, tahu aku COVID sekarang macam ni, I takut lah. Allah, asyik cakap pasal tu je kan. Allah, COVID sekarang naik, COVID dah turun aja, I tak ada vaksin macam mana. Tak payah. All those stress kita semua tu maknanya your cells akan get damaged, your cells akan get inflamed tau. Be positive. Positive tu maknanya bukanlah maknanya suka hati dia lanyak ke mana-mana, tak kisah, tak takut COVID. Tak. Take care of yourself. Don't focus on negative things and don't focus on negative talk and don't be around with negative people because kita nak jaga badan kita. Mental, spiritual and physical. Okay? Ada lagi tak nak tambah? So sekarang our body, kita nak heal, just ingat, okay, kenapa that reversal path sebenarnya untuk orang yang baru kalau tak tahu, ada chart tau. Chart, ayah tak ada chart tu ya? Okay, this is how the chart look like. I share. Okay, ni orang baru. Nanti apa itu lagi clear. This chart sebenarnya kita di-advise semua orang tu beli this chart. It's tak mahal pun, RM10. Dalam this chart dia tunjuk all the 7 stages of penyakit jadi. So bila orang jumpa you, orang tanya, dulu I lagi kecil memang ada asma tau. Dah lama, dah berpuluh-puluh tahun tak ada asma. Saya bila makan ni sini, asma datang balik pula kan. That's when you use the reversal path to show, okay, you dulu kat tadi I cakap column 1, column 2 kan. So negara jauh, asma tu dah diperap dalam, jadi kat dalam tu macam tadi yang kahak yang beku tu kan. So dah tak ada asma lah tu. Tapi dia tak nampak suara dia sengau. Kan, I tak ada asma tapi suara asma tak nampak. Kalau dah keluar tu baru tahu sebenarnya dia punya mucus dah mengeras. Dulu we have a diamond tau, diamond tu dah meninggal dah, Cina. Dia kata di jalan-jalan, dia bersim, keluar macam sebatang keras. Macam tadi cakap lah, keras keluar pada hidung tu tau. Untuk that diamond, lepas tu baru discover dia ada nose cancer. So kita ni kadang-kadang kita diam-diam ni tak ada apa-apa, aku sihat-sihat, sebenarnya kadang-kadang benda tu kat dalam semua tengah duduk, tengah senyap. Apa Siva lu kata bila kita makan nanti hantu ni semua kena bongkar, hantu ni semua keluar. Baru kita tahu semua dalam tu ada hantu banyak. Kita kata relax, happy kan. Padahal kenapa aku ni ngamuk sangat? Kenapa aku letih sangat? Tak kisah, tak ada penyakit, tak ada. Because when you see the doctor, when the doctor nampak by their equipment, by the time their equipment can trace, dah quite lambat. Contohnya buah pinggang, you tengok everything is okay. Doktor kata everything is okay. Sekali one day doktor nampak kidney ada problem kan. By the time doktor diagnose you with a kidney problem, sebenarnya maknanya 75% dah damage. Baru alat nampak. Bukan salah doktor. Peralatan dia yang belum boleh lawan Allah punya ciptaan. By the time doktor nampak tu dah jauh sangat. Sama dengan cancer. By the time dia see cancer, nampak tak? Selalu orang kata, tak sangka ada cancer kan. Tiba-tiba dah stage 4. Because kita tak nampak. Because kita belum pandai macam Allah. That's why Allah dah bagi early signs. Bila ada early signs, selalu pening kepala, solve it. Bila semua, solve it. Bila ada alahan, solve it. Jangan biarkan je. Tunggu doktor cakap pun nak ubat. Okay, terima kasih. So nanti minta maaf ya. I nak tanya yang apa dia pernah share seorang tu yang I think your husband punya colleague ke husband punya boss yang awal-awal tu dia macam terseduh hiccup apa? Terseduh. Okay. Dia selalu terseduh. Nak tahu Okay, dia 60 years old man.
dia selalu terseduh. Okay, actually pada kita terseduh tak ada sampai kita bother kan. Okay, he is bothered by that because every time dia terseduh tu sampai 4 hari, 3 hari tau. Tapi terseduh tu bukan kuat sangat pun. Macam kita tengok tak ada apa-apa pun terseduh tau. Tapi untuk orang yang dia biasa ni kalau terseduh sampai 3-4 hari, rasa penat kot kan. And then dia orang atas-atasan dekat dalam dia my husband punya boss kan. Jadi bila nak kena present kata seganlah depan klien dia terseduh. Tak nampak tau. Tapi dia dah fed up kot. So dia beli beberapa specialist. Dia pergi beberapa specialist, orang tak tahulah apa kenapa terseduh, tak tahu kan. So finally pergilah buat macam sampai at the end buat MRI, buat CT scan, in the end dekat dalam dia punya bila tiba kat kepala tu, dia orang nampak a little cyst, ketumbuhan cyst di persimpangan resdom. Dalam kita punya tahi ni kan ada persimpangan resdom, okay. So dia doktor nampak melalui dia CT scan ke MRI ke, dia kata besar biji mata ketumbuhan tu dekat persimpangan resdom. Okay, doktor tak tahu it's cancerous or not, maybe tak, tapi doktor kata boleh ke arah kanser dan jadi membahayanya. Dia kata dia punya optical nerve, saraf mata dia melilit pula benda tu. So kalau biarkan, doktor kata mungkin boleh jadi buta lah sebab dia saraf mata yang melilit dia punya ketumbuhan kan. So the solution of course nak operate. Tapi bila nak operate, of course lah doktor kata ada dia punya apa? Risiko. Contoh, because you have to open brain kan. So mungkin boleh jadi lumpuh, mungkin boleh jadi mati, mungkin boleh jadi macam-macam sebab betul-betul kena buka brain. So masa itulah dia kata there's no other solution. Sebab benda tu memang menekan something kat situ. Tapi itu tak kena dengan terseduh pun. Dia tu bukan kena dengan tau. Pasal dia nak scan macam-macam terjumpa tumor tu bukan kena dengan terseduh dia tadi. So lama-lama kalau dia jumpa kita, dia tanya apa nak buat. Okay, dia tanya kita what we advise. So to me if I were you, so doktor kasih a deadline. I think sebulan kot dia punya surgery punya appointment, kasih deadline dan nak cakap if I were you within this 1 month puluhan habis lah. Kalau duit tak ada problem, sebenarnya whether you miskin ke you kaya, our advice should still be the same. If you penyakit is berat, of course puluhan habis. Ada orang bergolok bergadai untuk kanser. Okay, kita tak paksa lah, tapi you nilaikanlah apa you perlu. So anyway, that man makan 1 hari 1 Yunkian Twin Pack. Masa tu belum ada Lactoberry, belum ada YKK, YKB semua tak ada. Tapi Yunkian Twin Pack dah ada. So dia makan 1 hari habiskan 1 Yunkian Twin Pack. Maknanya 1 botol Yunkian Ganoderma, 1 botol Yunkian Pollen, lepas tu 6 paket protein. Okay, lain kita belum ada. Fibers belum ada. So he took that, I think by about second week ke ni, first week ke second week, belum tiba dia punya appointment, dia tak sabar nak pergi tengok juga. So dia pergi SJMC pakar nerve kot. Dia jumpa beberapa pakar tak, pakar nerve lah, pakar ni, pakar tu. So pakar tu jumpa tengok, dia kata benda dia punya tumor tu dah mengecil, tak banyak. Tapi pada dia orang signifikan. So dia kata hold dulu. Pasal nak buka-buka dia kan risiko kan. Hold dulu. So I think pada sebulan dah tak perlu dah dia punya operation tu. Mungkin sampai sekarang dia masih lah ada. For that moment masa dia orang discover that, I think dia punya post was taken sekejap from his responsibilities. Sebab tu kan orang nak buat big decision kan involve the brain kan. Taken away, bukanlah gaji, dia duduklah kat office dia tapi dia tak adalah buat decision. Dan lepas tu dia pulang balik dia punya tu. So tak jadi operation. Banyak juga he spend for that 1 month, but lah banyak pun 7,000, 8,000 nak banding dengan nak operate brain yang dia tak tahu lepas ni hidup. Lepas tu dia macam orang yang pandai berfikir kan. Imagine tak kalau you open the brain, tak tahu apa lepas tu mungkin dia lumpuh ke, koma ke, apa tak tahu. And kalau you open brain surgery dekat SJMC pun, I don't think it's 7,000, mesti lagi banyak kan. Okay, ada soalan ke siapa? Okay. So please you all apa ada buat reversal path menijak tu you all kena mahirkan. Okay, not from me, that's from kita punya upline cakap kena mahirkan, because when you explain the healing crisis, it's useful for you to tengok pada tunjuk pada customer the reversal path. So bila dia faham, barulah dia kata oh tak apalah, kalau kita saya sakit saya tahulah maknanya saya memang nak baik. Because daripada you tak rasa, baiklah you rasa. Bila you dulu katakan, dulu dia kata, I dulu kaki I tak sakit pun, dah kebas, dah tak rasa. Bila makan easy, kaki I jadi macam sakit sangat kan. Sebenarnya is very good, because when you sakit, maknanya your nerve has started to work. So bila you explain, orang kencing manis, kalau dulu dia punya luka tu hitam, dia start makan easy, luka tu akan jadi merah-merah, akan jadi sakit tau. It's very good.
You have to explain. Bila dia faham, baru dia bersemangat nak teruskan. Jangan orang komplain, kenapa saya punya luka, sarung dia luka kaki tu dia nana berair busuk keluar reaction dia tau. Jangan you nampak macam tu you lari. Because some people takut healing crisis, tengok customer dia healing crisis, kita connect explain dia lari. So that's not right lah, because kita punya responsibility memang ajar. Kalau dia rasa takut, ajar upline. Okay? I mean, tanya upline, because that's how you learn. Okay, one last, I baru jumpa some old notes semalam. Gold Diamond Lee Pok Eng kata, kalau you nak jadi seorang diamond, senang je. You cari 10 testimoni sendiri. Testimoni yang besar lah, tu yang hebat kan. Kalau you dapat your own experience orang-orang yang ada 10 testimoni besar, you dah diamond already. So carilah testimoni yang berat-berat tu. Okay? Okay, that's all. Okay. Thank you. Okay, thank you very much Aunty Nina untuk penjelasan yang panjang lebar. So selain daripada selalu hiccup, I tak pernah jumpa orang selalu hiccup, tapi I pernah jumpa orang yang selalu berdehem. Pernah dengar tak orang selalu berdehem? Dia macam pada dia benda tu biasa kan, dia kadang-kadang tak sedar pun benda tu, tapi kita yang sedang depan dengan dia ni kadang-kadang kita sedar lah kan benda tu. Kadang-kadang orang yang macam hari tu ada cakap selalu kadang-kadang tweak kepala dia kan, twitching ataupun twitching mata kan, kadang orang tak perasan benda tu. So sebab dia dah biasa dengan keadaan tu. Kalau kita nampak orang-orang macam tu, mungkin kita boleh share lah tentang health kan pada dia. Jangan kadang-kadang kita janganlah tegur dia punya benda tu kan, kadang orang tak suka or defensif, tapi kadang-kadang juga orang akan macam ya ke? Tak perasan pula kan, dia tak perasan. So bergantunglah, yang penting kita kena niat untuk membantulah, bantu bagi sebab kita tahu in fact ayah, dulu saya pernah saya jumpa dua kes orang tu yang selalu berdehem. Dia tak perasan, orang pun tak perasan. Dia dah lama diagnosed with lung cancer, baru orang perasan memang dia selalu berdehem. Actually kita tengok berdehem tak ada benda kan. Mungkin it's just dia punya bad habit. Macam you cakap twitching tadi, nampak macam just a bad habit. Tapi with twitching dah kena benda dengan nerve. So for all you know, tetap ada benda kat dalam yang berbahaya, yang orang tu tak perasan, orang keliling tak perasan, because dia tengok dia macam tu benda dulu. Okay? Betul. Okay, so apa-apa yang tak, benda-benda yang normal, kalau kata biasalah tu normal lah. Normal adalah kalau semua orang dalam dunia ni melaluinya tu normal. Okay, semua orang buka mata tiba-tiba kelip lepas beberapa saat tu normal. Tapi kalau sentiasa terkelip, itu adalah benda yang tak normal. Okay, and then kita kena fahamkan benda tu. So thank you very much pada semua yang hadir hari ini. Thank you very much Aunty Nina untuk penjelasan yang panjang lebar. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi sekali minggu depan hari Isnin. Kalau tak silap topiknya ialah how to handle rejection and how to move on. Okay, itu tajuk business sharing kita hari Isnin nanti insyaAllah. Dan sebelum kita tutup majlis kita hari ini, boleh tak kita ambil gambar sekejap? Kita buka video semua orang. Sekejap nak buka layout ni. Okay. Okay, thank you very much semua. Jom kita ambil gambar. Ya. Ya. Okay, 1, 2, smile. Okay. Alright, thank you very much. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much semua. Jumpa minggu depan insyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Bye. Bye-bye. Sama.